babun fit takbiri 'alal janazah. Ini bab takbir untuk jenazah, yakni semaya jenazah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashiyya fil yawm alladhi mata fihi. Kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'a. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kewafatan Raja Najasyi pada hari yang beliau meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat sembahyang hari raya ataupun ke padang tempat sembahyang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat saf untuk para sahabat, dan Nabi SAW bertakbir sebanyak 4 kali. Jadi hadis ni ada beberapa perkara. Yang pertama, Nabi SAW memberitahu khabar kematian Najasyi. Jadi dalam istilah dipanggil an-na'yu. An-na'yu. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW memberitahu berita kematian seseorang. Tetapi ada dalam riwayat Tirmizi dan juga riwayat Ahmad, Nabi SAW dalam hadis Huzaifah, Nabi melarang daripada an-na'yu, kana yanha anin na'yi. Nabi larang. Jadi macam mana ni? Hak ni Nabi sendiri memberitahu kematian. Dalam riwayat satu lagi, Nabi larang. Riwayat Huzaifah dalam Tirmizi dan juga Ahmad, Nabi larang daripada memberitahu, mengumumkan kematian seseorang. Jadi percanggahan ni dapat dijawab, kita kata hak larang tu bila mana tujuan penkhabaran orang mati tu adalah untuk panggilan meratap atau nak melebih-lebihkan kedudukan seseorang. Orang tu tak belah mana, ataupun orang tu banyak kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia, tetapi oleh kerana dia ni orang kaya, orang ternama, maka pengkhabaran tentang kematian dia tu diperbesar-besarkan. Sehingga nak suruh nampak dia ni orang yang hebat, orang yang kalau dia mati tu satu kehilangan yang besar buat masyarakat. Jadi itu maksud Nabi larang daripada pemberitahuan tentang kematian. Jadi sebagai bentuk pemberitahuan kematian dengan tujuan untuk panggilan meratap ataupun nak melebih-lebihkan kedudukan seorang tu lebih daripada sepatutnya, nak terlalu mewar-warkan kematian dia tu dengan tujuan nak mengangkat seorang tu ataupun dengan tujuan nak mengampu ahli keluarga dia, maka tu dilarang. Tetapi kalau semata-mata memberitahu kematian, maknanya kalau seorang isteri, suami dia mati, dia kena maklumlah kepada anak-anak, kepada keluarga terdekat, adik-beradik, orang kampung. Jadi, sekadar memberitahu kematian seseorang tak apa. Malah itulah hak sepatutnya. Supaya apa? Tujuan dia, supaya dapat dilaksanakan fardu kifayah tu. Bila seseorang tu mati, diberitahulah kematian dia tu kepada orang lain supaya pakak-pakak boleh tolong, apa boleh buat. Mari mandi, mari kafankan, mari usung, mari semaya jenazah, mari kebumikan dan seterusnya. Itu maksud dia. Jadi semata-mata memberitahu itu adalah tidak mengapa. Kemudian dalam hadis ni juga disebutkan Najasyi. Najasyi ni Maharaja Habasyah. Kalau mengikut dalam syarah hadis, nama dia Ashamah. Ashamah nama dia. Jadi dia ni sempat masuk Islam lah melalui sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Pada peringkat awal-awal tu oleh kerana perentangan, gangguan, kejahatan yang telah dibuat oleh musyrikin Mekah terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di kalangan sahabat ni Nabi arahkan supaya berhijrah, cari perlindungan.
di negeri lain, di samping mendakwahkan Islam kepada orang tempat lain. Dan Abu Bakar sendiri pun hampir nak pergi hijrah ke Habasyah. Kuat sangat ni tentang gangguan. Jadi beliau ni sempat masuk Islam. Sempat masuk Islam melalui sahabat. Mana tu kita boleh nampak hijrah sahabat ke Habasyah ni bukan semata-mata hijrah, tetapi bersama dengan dakwah. Dan kita pun ada baca juga berkenaan dengan bila sahabat-sahabat pergi ke sana, maka orang musyrikin Mekah pun pergi juga. Nak menghalang supaya nak suruh Raja Najasyi ni hantar balik. Macam-macam pertuduhan dia dibuat. Dan mereka ni musyrikin Mekah ni dia cuba provokasi dengan mengatakan bahawa Muhammad di tempat kita ni buat kacau. Dia nak buat kacau di sini. Antaranya ke apa? Kalau kita duk semua berhala banyak-banyak tu, dia nak suruh jadi saja tempat sembahan. Jadi pada ketika itu Ja'far bin Abi Talib adalah dia dakwah dia tu, dia kata dia pun baca ayat tentang Nabi Isa apa semua tu dah. Jadi Raja Najasyi terima balik Islam. Maknanya Raja Najasyi ni tidak mempedulikan orang-orang musyrikin Mekah tadi. Jadi Raja Najasyi ni pada tarikh dia wafat, hari dia wafat itulah Nabi SAW memberitahu kematian dia. Mana biasanya kalau kita nak dapat berita zaman dulu ni, dia tak ada agensi, tak ada telefon, internet ke apa, tak ada, satelit. Jadi nak tahu berita tu dia kena pergi sendiri ataupun ada orang bawa kalau nak tahu berita. Jadi ni nak beli kau sampai ke Habasyah ni boleh jadi dalam tempoh 2 bulan ataupun sebulan ni. Dalam syarah hadis dia ayat berapa? Maknanya tak genak tu, seminggu tu tak genak. Nak dapat berita kematian. Tetapi Nabi SAW memberitahu pada sahabat pada hari itu juga. Pada hari yang Najasyi itu mati, Nabi memberitahu pada sahabat, saudara kita ni mati. Ini orang panggil dalam istilah dia panggil a'lamun nubuwah. Tanda-tanda kenabian. Maknanya Nabi SAW, dia sebagai Nabi, dia bukan setakat boleh tunjuk mukjizat-mukjizat. Tetapi Nabi SAW boleh mengkhabarkan berita akan datang. Berita akan datang. Itu dipanggil a'lamun nubuwah. Tanda-tanda kenabian, apa yang sedang berlaku, Nabi dapat memberitahu. Jadi macam mana Nabi dapat tahu ni? Allah Ta'ala beritahulah. Jadi kalau orang kita, Nabi tu sesalah wafat dah. Tapi kalau orang kita ni kata sikit lagi kita akan berlaku apa-apa, tak salah. Sebab dia tidak Nabi. Dia hanya boleh buat prediction, ramalan. Jadi ramalan dia tu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kalau betul pun kita tahu pada ketika tu. Pada ketika dia katalah 2024 kiamat. Dia kena nanti 2024 boleh tahu betul tidak benar. Jadi dalam tempoh nak sampai pada tahun tu, kita boleh dengar sajalah. Sebab dia tidak Nabi. Sifat Nabi ni, orang panggil Nabi-Nabi ni, dia dapat memberitahu. Jadi kalau orang tu selalu buat ramalan, kiamat akan jadi sekian tahun dah. Dulu 2022 kata kiamat. Ni tak tahu ni. Orang dah mula cerita dulu sekali dah 2020. Tak ada. Sebelum pada tu 2012 ada dah ramalan. Tahun 94 ada dah sekali. Banyak ramalan. Sebab itulah. Benda-benda ramalan ni orang tu kata gini tak salah. Buang masa. Kiamat bila berlaku ramalan-ramalan tu tak payah. Sebab apa? Kiamat kita ni. Kiamat kita. Sebab kita kena ingat,
Orang kata alamat kiamat akhir zaman. Oh memanglah akhir zaman sebab Nabi Muhammad ni alamat besar kiamat. Alamat biasa kiamat, alamat besar bagi berlaku kiamat ni Nabi SAW tu sendiri. Bila mana Nabi diutuskan, itu alamat kiamat. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata, bu'istu wasa'atu kahatain. Aku dibangkitkan ni, bila aku dibangkitkan aku dengan kiamat ni je. Bila Nabi tunjuk 27 jari, jari telunjuk, jari tengah. Tak ada lah. Maknanya lepas Nabi, kiamat. Maknanya lepas pada tu, tak tahulah bila berlaku. Nabi pun sendiri tak tahu. Nabi tak tahu. Jadi kita nak buat ramalan. Lagilah kau. Tak boleh. Nabi sendiri pun tak beritahu. Cuma Nabi memberitahu alamat-alamat dia. Jadi alamat dia ni, ramai orang cuba baca. Covid ni pun kata alamat kiamat. Orang cuba baca. Tapi ramalan. Jadi yang penting sekarang ni, kiamat kita. Faman mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa-siapa yang mati maka telah berlaku kiamat atas diri dia. Jadi hak lain ni kiamat diri kita. Jangan duk fikir kiamat hak besar ni. Sebab gini, orang yang selalu buat ramalan kiamat ni akan berlaku sekian ni, dia ada selalu buah dia. Kita ni kena berlatih kuda lah, berlatih manah lah. Kena sipai bekalan, berah sekian-sekian. Kena beli tunggah banyak. Macam-macam. Macam-macam tu. Dia punya, apa tu? Kalau bahasa kasar agak hasutai lah. Langkah-langkah dia kata. Kena buat gini-gini. Macam-macam. Kena buti hijau, kena tumpu gini. Jadi seolah-olah balik kepada zaman Nabi dulu. Cara hidup. Kata-kata kena jual ada ke apa semua. Sebenarnya kita bila kata duk akhir zaman ni, kena mengamalkan Quran dengan hadis lah tu sebenarnya. Perjalanan hidup kita tentang dunia ni macam skala. Kalau berlaku kita kata perkembangan teknologi, macam-macam teknologi timbul ni, kita guna macam biasa. Kita terima benda-benda baru tu. Dengan ada internet, dengan ada drone, dengan gapo teknologi, kita guna berlaku. Tapi mengikut kaedah agama. Kita tak boleh ketepikan sebab benda tu benda-benda ya kita kata banyak manfaat untuk kita. Jadi dia tidak mudah kita kata nak berlaku kiamat. Jadi balik kepada apa yang diberitahu oleh Nabi ni, ulama istilahkan sebagai a'lamun nubuwah. Antara tanda kenabian ni Nabi memberitahu benda akan datang ataupun benda yang baru berlaku. Yang mana kalau nak tahu berita ni dia kena pergi sendiri. Maknanya kan Nabi kena pergi, sahabat kena pergi ke Habasyah, pas balik pula beritahu. Itu pesing kalau nak dapat berita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW keluar ke tempat semaya, musalla. Musalla ni, musalla ni tempat semaya hari raya lah. Padang. Ada disebutkan oleh setengah ulama sebagai Baqi' Gharqad. Baqi' Gharqad, tempat ia semaya mayat. Semaya mayat. Ada juga yang kata semaya raya, semaya mayat. Ada juga yang kata. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga tidak. Jadi Nabi keluar ke tempat musalla. Lepas tu bapa yang keluar tempat musalla ni tidak semaya dalam masjid. Jadi bagi golongan Hanafi dia kata hadis inilah menjadi dalil bahawa Nabi SAW tak semaya jenazah dalam masjid. Sebab itulah orang Hanafi ni dia semaya luar. Dia semaya luar daripada masjid.
Kalau semaya raya tu dia semaya pada, katalah pada bola lah, pada bola. Dia semaya di pada bola. Kalau semaya mayat ni dia semaya luar daripada masjid. Dah. Jadi kalau mengikut mazhab Hanafi, dia kira ni semaya luar. Dalil semaya mayat tak semaya di luar, tak semaya dalam masjid. Tetapi ada riwayat daripada Aisyah bahawa Nabi SAW pernah semaya mayat dalam masjid. Dalam masjid. Cuma di antara dalil yang disebutkan oleh mazhab Hanafi, dia takut mayat tu mengotorkan masjid. Itulah di antara alasannya. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i yang berdalilkan kepada hadis riwayat daripada Aisyah bahawa Nabi SAW pernah semaya mayat dalam masjid ni, dia kira sebab Nabi buat tak ada masalah lah, sebab mayat tu dia sudah dimandikan. Kita sudah kafankan dia, kita sudah tutup tempat-tempat ia kemungkinan dia keluar najis tu, tutup dia, bersih dah, tak apa. Tak ada masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat di sini, hadis ni menjadi dalil adanya semaya ghaib. Semaya ghaib ni, orang mati duduk lain, kita semaya lain. Katalah, kita kata adalah ulama Mekah mati. Ulama di Mekah mati, kita duduk Malaysia semaya untuk dia. Jadi itu dipanggil semaya ghaib. Kalau macam contoh kat Tugu Harun Deng itu dah. Dia meninggal di mana? US dah. Jadi kita duduk sini semaya untuk dia. Itu semaya ghaib. Semaya jenazah tempat lain, jenazah duduk lain, semaya lain. Itu semaya ghaib. Ghaib ni tak ada lah. Jenazah tak ada depan. Hak asalnya, kita semaya, mayat duduk depan. Jadi hadis ni menjadi asal adanya semaya jenazah. Secara ghaib. Ini mazhab Syafi'i lah. Tetapi mazhab lain, mereka berpendapat bahawa semaya ghaib ni dia ada perincian ni. Kalau mazhab Syafi'i dia kata ada berdasar kepada hadis ni. Begitu juga mazhab Ahmad. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa tidak ada semaya jenazah secara ghaib ni. Itu adalah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, Malik dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Kemudian hak Nabi ni dikira Nabi ni pemimpin. Nabi pemimpin. Dan Raja Najasyi itu pemimpin juga. Maka Nabi pun semaya untuk dia. Maknanya Nabi itu dia atas dasar dia sebagai pemimpin negara. Pemimpin umat. Jadi dia semaya ke atas jenazah hak di luar tu, negara dia. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, semaya jenazah ni kalau mengikut satu lagi pendapat dalam mazhab Ahmad dan juga mengikut pendapat Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, iaitu tidak disyariatkan semaya jenazah ni kecuali secara ghaib, kecuali bila tak ada orang semaya untuk dia. Jadi pihak ni kata hak hadis ni mengapa Nabi semaya, sebab Najasyi itu mati tak ada siapa semaya. Jadi kita ni lah, maknanya Nabi berada bersama dengan sahabat di Madinah lah, tulus semaya untuk Najasyi. Tulus semaya untuk Najasyi. Yang mana tak ada orang semaya untuk dia pada ketika itu. Kemudian adakah Najasyi itu seorang Islam pada waktu itu? Kemungkinan. Kemungkinan besar. Dia seorang Islam. Sebab itulah tak ada orang semaya untuk dia. Ataupun boleh jadi pada waktu tu belum ada lagi pensyariatan semaya jenazah. Yang mana orang Islam di Habasyah tu dia boleh semaya jenazah untuk Raja Najasyi.
Sebab bila demo tu hijrah ke, tidaklah kata mai balik Madinah seminggu sekali, sebulan sekali, dak, setahun sekali, dak. Makan masa tu. Makan masa nak mari. Demo tu hak tiba hak rombongan hak hijrah ke Habasyah tu, dia sampai ke Madinah pula tu lewat. Kalau tak silapnya dalam tahun ke-7 hijrah baru pergi balik ke Habasyah tu. Daripada Habasyah ke Madinah. Lewat. Jadi boleh jadi pada waktu tu tak ada siapa yang semaya untuk Raja Najasyi, maka Nabi SAW tolong semaya untuk Najasyi itu. Pendapat yang keempat, ini juga satu riwayat daripada Imam Ahmad. Pada asalnya tidak boleh semaya jenazah ni secara gaib, asal. Maknanya kena semaya jenazah ada depan. Kalau orang tu tak ada depan, kita nak semaya gaib, boleh. Kalau mengikut pendapat Ahmad ni, itu orang tu orang yang sangat berguna kepada negara, masyarakat dan agama. Kalau orang-orang biasa ni, tak lah. Sebab dia kira, kapun dia ada dah. Kapun dia ada. Katalah, ada orang Islam mati di mana? Di Amerika. Ada sama? Dah. Pas kita kena semaya ke untuk dia? Kita kata dia tu, gi ngaji sana. Dah. Gi ngaji sana mati. Dah. Jadi dia sana tu tahun 1 baru, dah. Mati sana, orang sana pun semaya untuk dia. Jadi kita sini tak payah. Sebab dia tu pada waktu tu dia mati tu dalam keadaan belajar, tak ada gapo lagi dia dapat memberi sumbangan untuk orang Islam, terutama tempat dia sendiri. Jadi orang lagu ni tak perlu. Sebab apa? Sebab dia ada dah orang semaya sana. Sesalah. Tapi kalau dia tu kita katalah Perdana Menteri kita, dah, orang berjuru, orang molek, mati di Jepun. Dalam lawatan dia, mati sana. Kita nak semaya. Kira tak apalah, kira pemimpin. Pemimpin tu rakyat berhak untuk semaya untuk dia, sama ada depan dia ataupun gaib. Boleh. Boleh. Nanti ada tu, mai kubur ada. Mai kubur boleh. Tapi dia ada perincian dia jugalah. Mai kubur nanti lepas ni. Tapi secara asalnya boleh lah semaya kubur tu. Jadi maknanya ada 4 pendapat lah. Hak mazhab Syafi'i itu secara mutlak. Secara mutlak tadi boleh semaya jenazah. Pendapat yang kedua, kalau tak ada siapa semaya untuk dia, maka orang tempat tu kena semaya. Orang tahu tu kena semaya. Pendapat yang ketiga, atas pendapat pendapat yang kedua tu khususiat Nabi. Pendapat yang kedua khususiat Nabi. Pendapat yang ketiga, tak ada siapa semaya untuk dia, maka kita kena semaya gaib untuk dia. Pendapat yang keempat, dia kena tengok orang tu, orang yang jasa besar dalam masyarakat ke, ataupun tidak. Bergantung. Jadi, nak pakai pendapat mana, terpulang lah. Tapi, tidak kata, setiap kali ada orang yang mati syahid, ada orang mati tempat lain, kita kena semaya gaib. Tak ada lah. Sebab dalam hadis-hadis dalam sirah pun, tidak kata, setiap kali sahabat mati di tempat lain, tak. Jadi Nabi pakai ipung sahabat-sahabat ni, mari kita semaya gaib, mari kita semaya gaib. Tidak. Hak adanya, hak riwayat ni. Maknanya, semaya gaib ni, dia tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Tapi hak biasanya kita amal di tempat kita ni, semaya gaib ni, khusus dengan orang yang berjasa besar lah dalam agama. Waktu memang dia patut pakat semaya untuk dia.
Sebab dia kira ada dah orang semaya tempat dia mati tu. Sesalah. Cuma kita ni doa lah. Doa. Kalau orang tu mati dia mereka, kita doa untuk dia. Ya. Orang gila kita tak boleh mayat. Tak tahu hidup mati. Tapi dia kena tengok kalau kata ilah tu, ilah kata kapal karai ke laut dah. Kapal karai di laut 2 tahun. 2 tahun ataupun 3 tahun ke setahun lebih ke. Mana pada kiraan kitanya dia tidak dijumpai dah. Dah. Setahun pun cukup dah lah ni. Kalau tak ada siapa memberitahu dia pun tidak tak ada maklumat tentang dia selama setahun, 2 tahun tak ada berita, maka dikira sebagai orang mati, masa itulah kita semaya gaib untuk dia. Katalah kapal terbang jatuh tu, dah. Tak tahu jatuh dah atas laut ke mana ke, lepas tu kita ni kalau kata sesak dalam hutan, dia boleh keluar juga tu tempat lain, ataupun kalau katalah dia jatuh pula, dah. Orang pula akan beritahu, ni tak tahu mana. Maknanya status dia tu ada ke tidak, kalau dia hidup, peluang untuk dia beritahu dia tu ada peluang. Dia boleh guna telefon ke apa semua boleh lah ni. Setiap orang ada email belaka, ada WhatsApp belaka. Tapi, bila 2 tahun tu, setahun, 2 tahun, 3 tahun tak ada berita, dikira sebagai mafkud, orang hilang. Bila orang hilang, kita semaya gaib lah untuk dia. Atas pendapat yang ketiga tadi. Kira-kira tak ada siapa semaya untuk dia, maka kita pun semayalah gaib untuk dia. Status dia status orang hilang ni, kira orang mati. Dalam tempoh yang lama tu tak mari semula. Dia berbeza zaman dulu. Zaman dulu tu 10 tahun tu kira hidup lagi. Sebab dia katalah dia jatuh di pulau. Nak mari ke tanah dah besar ni payah. Dah. Lah ni di pulau-pulau tu ada orang. Dah, orang pergi. Kemudian yang ke berapa tu? Yang kelima. Nabi semaya ni buat soft. Nabi duduk depan, sahabat duduk belakang. Jadi buat soft ni, maknanya biasanya kalau kata buat soft ni, so 2, 3. So 2, 3. Maknanya dia kena limit juga ni. Meta kau pada, tak tahu ujung mana. Jadi dia kena buat hak juga. Setakat ni ya, kita nak satu soft ni, katalah 50 orang. 50 orang. Dah. Lepas tu, lebih cukup 50, buat apa? Soh kedua. 50 lagi tak? Soh ketiga. Tidak kata, kita ni duk padan ni, 300 boleh ni, kiri kanan. Ada. Kena berlapis-lapis. Kena berlapis-lapis. Itu maknanya buat soh. Kalau kita 10 orang, memang memadai dengan 2 soh. Tetapi kalau kata 100, mungkin kita boleh bahagi 3 soh, 4 soh. Yang pentingnya ada soh. Lepas tu, lebih kerana duduk depan duduk 2 ke 3 tu kadang-kadang dia tak ada beza serupa je sebenarnya. Sebab apa dia kira hak mana berlumba nak duduk depan. Jadi kalau dia tak ada peluang nak duduk saf pertama, dia duduk saf kedua, besar juga pahala. Sebab dia merebut peluang. Dia ada juga orang mari awal hidup belakang. Tapi memang kurang pahala dia tu. Kalau dia awal mari duduk depan, memang tentu dah. Awal duduk depan. Dia awal, tak boleh nak duduk depan. Lepas tu, kira kan dia rendah pada orang yang sama-sama dengan dia mari semua boleh duduk depan. Tak kira lagu tu. Dia kira, hak mana boleh mari awal, cuma tidak dapat duduk depan. Berlomba mari tu betul dah. Cuma tak ada peluang nak duduk depan. Moga limit kita kata, masjid kita ni, 20 orang ya boleh duduk depan. 20 orang. Jadi, hak mana 20 tu, boleh duduk depan. Lepas tu, hak ia ke 19 tu, hak 20 dengan hak 20 tu dah, hak akhir. Lepas tu, dengan guru dia mari sekali. Cuma tak ada. Dah, dia kira kan dah? Dia kira
dia kira sama jugalah. Sebab tu Nabi kata boleh ngundi. Boleh cabut undi. Depan. Maknanya kalau kata boleh cabut undi, mana sama-sama berhak. Sama-sama berhak. Dia macam orang bini ramah lah. Orang bini ramah, bila dia nak musafir, dia bawa, dia ada 3 orang bini. Dah. Nak pergi musafir, dia sebagai pegawai ni dah. Outstation, dia boleh bawa seorang aja. Dah. Jadi dia ni nak bawa belakang. Tak boleh. Tak ada bajet. Dah. Dia kena bawa seorang. Bila bawa seorang, boleh buat undi. Boleh buat undi sebab apa? Atas dasar semua tu layak. Semua tu berhak dapat. Jadi bila semua berhak dapat, maka boleh ngundi. Jadi undi-undi ni atas dasar berhak. Kalau tak berhak, tak payah cabut undi. Tak payah cabut undi kalau tak berhak. Itu yang kelima. Ada saf. Ada saf. Seterusnya, wa kabbara arba'a. Dia semaya jenazah ni, takbir dia 4 kali. Takbir 4 kali. Ada riwayat yang menyebut 5, 6, 7 banyak. Tetapi 4 ni, maknanya hak terakhir lah. Hak mutamak. Dalam banyak-banyak riwayat sebut 4. Dan kita pun amal 4 jugalah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najashi sahib al-Habasyah yaum allazi mata fihi faqala istaghfiru li akhikum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kami kematian Raja Najasyi ni pada hari yang dia meninggal dunia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah untuk saudara kamu. Jadi saudara ni saudara seagama lah. Maknanya Nabi letak kita ni sama-sama Islam, saudara seagama. Bila saudara seagama ni, kita kena sungguhlah semaya jenazah tu. Bila Tok Imam kata lepas maya ni, kita nak semaya jenazah. Kita pun sibuk dah. Kata mana? Tidak worry kita. Tidak worry kita. Salah fikiran lagu tu. Sebab Nabi kata di sini, istaghfiru li akhikum. Mintalah ampun untuk saudara kamu. Mana Nabi letak. Nabi menganggap kepada kita bahawa hak mati ni, walaupun Nabi dia tak pernah jumpa Raja Habasyah ni. Dah. Tak pernah jumpa. Lepas tu, dia tu keturunan Habasyah. Kita. Dah. Biasalah. Jadi Nabi suruh semaya juga. Atas dasar saudara. Saudara seagama. Sebab kita ni, hukum mana pun, anak cucu Nabi ada juga. Pergi mari-mari, waktu juga. Asal yang sama. Bila asal yang sama, keluar daripada rahim Hawa belakang. Bila atas dasar rahim itulah, kena ada silaturahim, ada rahmat. Jadi di antara sifat rahmat, tanda kita rahmat ni, kita minta keampunan Allah Ta'ala untuk dia. Istaghfiru li akhikum. Jadi minta keampunan, dan dalam riwayat Abu Daud, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Mintalah dia dapat teguh menjawab soal munkar dan nakir, fa innahu al-ana yus'al, kerana dia sekarang ni disoal. Maknanya Nabi suruh kita minta ampun untuk si mati dan minta keteguhan untuk dia jawab soal munkar nakir. Hak tu hak penting je. Kemudian hadis Jabir, watulah ni radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala ashamata an-Najashi fakabbara 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya jenazah untuk Ashamah Raja Najasyi tadi, Nabi bertakbir 4 kali. Takbir lepas daripada takbir yang pertama Fatihah, lepas yang kedua selawat, kemudian doa, hak akhir pun lepas yang akhir pun doa juga. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tufiya al-yawma rajulun salihun min al-Habash fahalumma fasallu alaihi faqala fasafafna fasalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa nahnu sufuf.
Riwayat daripada Jabir. Hak tadi riwayat daripada Abu Hurairah dah, ni Jabir pula. Nabi SAW bersabda, pada hari ini telah meninggal dunia seorang lelaki yang soleh daripada Habsyah. Maka marilah, halumma, marilah. Halumma ni mana ajak, marilah kita. Mana jangan buat malah lah. Ataupun ingat pahala. Semaya jenazah ni, satu kira. Satu kira. Satu kira ni, sebesar bukit Uhud. Apabila kita boleh sedekah sebesar bukit Uhud. Nak ada harta Mah besar mana tahu? Mah muak bonek kereta ada. Boleh dah. Mana ganjaran pahala tu besar. Fasallu alaihi, maka semayalah kamu semua untuk dia. Maka kata Jabir, kami pun membuat saf. Maka Nabi SAW semaya untuk dia. Dan kami ni ada beberapa saf. Wa nahnu sufuf, kita ada beberapa saf belakang Nabi. Maknanya luas setara mana pun, lebar kita boleh buat saf, tetap kita kena buat banyak saf. Lebih comel lah. Sebab lagu ni, kalau kita buat panjang gitu pun, akhirnya sama ada jadi gitu kau. Dia lama-lama kau naik, ataupun kau belok belakang. Sebab itulah, dia kena ada hak. Kena ada hak. Terutamanya masjid hak lebar. Masjid hak lebar. Lepas tu jemaah tak ramai mari. Mungkin dia ada ganu tu kan. Masjid besar tu. Masjid apa tu? Taman ilmu. Besar masjid tu. Orang tak boleh buat istimak, tak penuh. Ramai-ramai tak penuh. Semaya jemaah pun berapa orang? 3 sah. Tak email dia ayat 3 sah kita semaya jemaah. Nak ramai-ramai pun 3 sah juga. Bersadaq. Sadaq. Tak tahulah bajet lebih. Kemudian bab berikut ni, babus salati alal qabri. Bab semaya atas kubur. Lagu mana? Semaya atas kubur. Semaya atas kubur ni bukan sunat duha ada ni, semaya jenazah lagi. Tu kita bincang pada minggu akan datang lah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.